Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasalah kita memberi peringatan sesama kita tentang peri pentingnya seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah semata-mata kerana lupa bersyukur kepada Allah. Berapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau nak dihitung nikmat tersebut, kita tidak akan berkeupayaan untuk menghitung. Hitung saja sudah tidak boleh, apalagi untuk membalas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini yang kita kata syukur adalah merupakan salah satu daripada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik yang seharusnya mencerminkan diri seorang yang mukmin sejati. Selain daripada sifat syukur, seharusnya kita iringkan sifat sabar. Sabar di dalam menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wa imah perintah tersebut susah sekalipun untuk dijalankan, tapi oleh kerana dia datangnya daripada Tuhan Rabbul Alamin, maka kita sepatutnya senang hati untuk menjalani apa saja yang diperintahkan. Begitu juga kita disuruh menjauhkan daripada segala apa yang dilarang. Apa yang dilarang itu kita berupaya sedaya-dayanya untuk meninggalkannya. Sekalipun larangan-larangan tersebut begitu besar nikmatnya kalau kita kerjakan, tetapi ingatlah bahawasanya larangan itu adalah datangnya daripada Tuhan seluruh alam ini. Maka kita seharusnya menyiksakan diri kita untuk menjauhkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini sabar di dalam menjalani apa yang diperintahkan, sabar di dalam menjauhkan segala apa yang dilarang. Saya rasa semua orang mampu untuk melakukannya, tetapi satu bahagian sabar yang sangat susah untuk kita mengerjakan, iaitu sabar daripada qada dan qadar Allah. Kita senantiasa terlepas pandang apa yang Allah Ta'ala mengajarkan kita daripada qada dan qadarnya kepada kita. Kita rasakan kita sudah cukup bagus, kita sudah beribadah kepada Allah, kita sudah sembahyang, kita sudah mendidik anak dan isteri kita, kita sudah mengerjakan puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat daripada harta simpanan kita, kita cicilkan sikit-sikit sampaikan kita dapat mengerjakan haji. Sudah semua rukun-rukun Islam kita kerjakan, tapi kita masih ditimpa musibah daripada Allah. Kita sering menyesali diri kita, apalagi yang kurang, apalagi yang nak diuji. Macam mana lagi perlakuan kita terhadap Allah sampai ini semua seharusnya yang kita dapat. Apabila terbetik sahaja ada di dalam hati kita pertanyaan yang seperti demikian, itu sudah kita rasakan sangka buruk kita kepada Allah. Ini sangat bahaya kalau diukur daripada segi keimanan seseorang kepada Allah. Kita seharusnya selalu bersangka baik kepada Allah, kerana setiap daripada hujung musibah pasti Allah Ta'ala akan buka satu kenikmatan yang amat besar. Kerana ini bukan kita yang merasakannya. Orang-orang yang sebelum kita, orang-orang yang terdahulu daripada kita sudah penuh dengan musibah-musibah yang didatangkan Allah kepada mereka. Kenapa mereka boleh bersabar yang akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka? Saya ada satu cerita yang untuk kita kongsi bersama, untuk kita mengingatkan
secara mudahnya supaya kita tidak lekas lupa dan terlepas pandang daripada apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Wa imah melalui musibah hanya sekalipun Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan yang amat besar. Satu orang nenek sangat tua, kerja hariannya adalah menjual tempe di pasar. Jangan ingat kerana saya orang Jawa permisalannya pun tempe, bukan soal itu. Tapi ini hanya misalan saja, kerana tempe kan senang jadi ingatan. Tapi orang tua ini sangat warak. Pagi-pagi lagi dia sudah bangun, sebelum subuh sudah mengerjakan tahajud, sudah zikir. Daripada awal permulaan malam dia sudah siapkan tempenya, sudah dibungkus, sudah disiapkan. Setiap pagi sebelum subuh semua sudah beres. Sebaik saja azan subuh dia sembahyang. Lepas sembahyang dia angkat dagangannya ke pasar. Tiap-tiap hari seperti demikian, dan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada perniagaannya. Sampailah satu ketika dia berbuat sama serupa setiap hari dia lakukan. Tapi pagi itu apabila dia buka tempenya belum jadi. Dia kata, mana letak salahnya? Semuanya sama macam mana yang aku telah melakukannya pada hari-hari sebelum ini. Kerana ini adalah pekerjaan yang sudah aku kerjakan bertahun-tahun lamanya. Perniagaan yang aku buat ini bukan baru. Dia buka lagi tempenya, tak jadi. Belum lagi masak. Bagaimana untuk dibawa ke pasar? Tak apalah, mungkin lambat sedikit. Dia teruskan zikirnya, menantikan hari subuh. Apabila sudah azan subuh dia bangun solat. Sudah solat nak bawa dagangannya, sekali lagi dia buka tempenya, belum jadi. Oh, kalau gitu hari ini barangkali aku tidak dapat pergi ke pasar. Siapa yang mau beli tempe yang belum masak, belum jadi? Tak apalah, aku tunggu lagi sebentar sampai nanti terbit matahari. Tapi sudah orang ramai mendatangi pasar. Semua orang sudah mulai buka dagangannya masing-masing. Dia masih menantikan tempenya itu belum lagi masak. Mau tak mau katanya dibawa juga. Tempe yang belum masak, yang belum jadi itu dibawa ke pasar. Mudah-mudahan ada lega orang yang akan membelinya. Ini harapan. Harapan rajak kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan orang yang datang akan membeli. Dia duduk di tempat biasanya dia berdagang. Orang tanya, buka tempenya, oh belum jadi, letak balik. Di sebelah-sebelahnya juga berniaga yang sama, komoditinya iaitu tempe, semuanya sudah pada habis dibeli orang. Tidak putus harapan, tetap, ya Allah, lakukanlah daganganku. Kalau seandainya ada sedikit kesilapan yang aku lakukan untuk kerana tempe ini tidak jadi masak cepat, maka tunjukkanlah kepadaku. Doanya terus, zikirnya terus. Akhir-akhir apabila dilihat semua orang pada tutup kedai kerana sudah tinggi hari mau sampai kepada zuhur, dia masih di situ lagi, mengharapkan daripada apa yang dia doa tadi Allah Ta'ala balas. Tiba-tiba ada orang tanya kepadanya, wahai nenek, kenapa belum lagi tutup kedainya, dagangannya? Dia kata belum lagi habis kerana semua orang sudah dibeli yang masak, ini tinggal yang belum masak. Saya akan beli semuanya. Menitis air mata nenek ini. Di situ dia merasakan betapa cintanya Allah kepada dia. Daripada pagi sebelum subuh itu dia berzikir kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, minta tempenya cepat masak, tapi tak dikabulkan Allah. Sampaikan dia sampai di kedainya belum juga masak. Sampai orang semua habis sudah mau pulang dari pasar, belum juga jadi tempenya. Dia tidak putus asa, doa dan doa, doa dan terus doa. Yang akhirnya apabila orang ini satu pelanggan beri semuanya, dia menitiskan air mata. Dia merasakan Allah Ta'ala jawab apa yang didoakan serta merta ketika itu. Ini seorang hamba mukmin yang sangat merasakan
baik sangkanya kepada Allah. Lalu dia ingin tahu kenapa orang ini mau beli yang mentah, tempe yang belum jadi. Dia kata, anak saya belajar di London, tempe-tempe ini akan dikirimkan ke sana. Jadi kalau yang sudah masak nanti sampai sana jadi busuk. Tapi ini yang paling baik, kerana tempe ini belum masak. Apabila nanti dikirimkan di sana, sampai di sana cantik. Oh begitu. Baru dia tahu apa hikmahnya hari ini tempenya tidak masak. Kerana ada permintaan daripada orang yang berdoa, mahukan itu tempe yang belum masak, yang nak dihantarkan kepada anaknya yang belajar di luar negara. Ini pekerjaan Allah yang sering kita tidak nampak. Musibah yang kita dapat terkadang-kala memberikan kemenangan kepada orang lain. Ini daripada sudut pandang Allah kepada kita. Siapa yang ajarkan ini semua kalau bukan orang yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tersiksanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah ditinggalkan isterinya, sudah ditinggalkan pakcik yang selalu menyokong dia, yang selalu membantu kerja-kerja dakwahnya. Sampai-sampai dia mengatakan, aku tidak pernah diseksa ataupun diperlakukan begini oleh orang-orang Quraisy semasa pakcik aku masih hidup. Tetapi setelah pakcik aku meninggal dunia, semua perlakuan buruk ini aku rasakan. Dia tidak putus asa. Nabi tetap juga mau meneruskan dakwahnya sampai kita sudah menceritakan kisah beliau ke Taif. Bagaimana sambutan orang-orang Taif kepada beliau, bukan dengan perkataan yang baik-baik menyambut seruan Islam, malah mereka telah mengumpulkan kanak-kanak membaling batu kepada Rasulullah SAW. Ini Nabi akhir zaman yang diutuskan kepada kita. Tega orang yang memperlakukan seperti demikian, walhal Nabi diutuskan adalah sebagai rahmat kepada kita semua. Allah Ta'ala datang menurunkan dia punya malaikat, bertanya kepada Rasulullah, kalau Rasulullah ingin nak menjahanamkan ataupun nak membinasakan orang-orang yang tolak seruan dia, dengan senang Allah Ta'ala kata, perintahkan saja malaikat ni akan meratakan dua gunung yang berhimpitan, meratakan Taif. Rasulullah masih juga mengharapkan kebaikan. Dia menolak permintaan tersebut. Apa alasannya? Kerana mereka tidak mengetahui bahawasanya aku ini diutus untuk memberikan rahmat ke seluruh alam ini. Kalau mereka tidak mengetahui, diharapkan anak-anak yang lahir daripada zuriat-zuriat mereka itu mengetahui bahawasanya Islam adalah yang diutuskan melalui aku kepada mereka semua. Ini Nabi. Tidak habis di situ saja harapannya, masih lagi dia mengharapkan kebaikan daripada Allah. Masuk alam jin, berdakwah dengan jin, jin menerima. Dia pulang kembali ke Mekah. Tapi sebagaimana yang sudah kita jelaskan, siapa saja yang keluar daripada Mekah, kalau mau masuk balik, dia akan minta jaminan daripada salah seorang orang-orang yang tinggal di Mekah yang mengenali dia, supaya dia itu masih boleh diterima lagi ataupun diberi perlindungan. Ini kan sudah saya pernah ceritakan, iaitu di Indonesia, di kampung-kampung masih melakukan adat seperti macam ini ataupun perlembagaan seperti macam ini. Kalau kita masuk dalam satu kampung, kita akan buat laporan kepada Pak Lurahnya. Pak Lurahnya nanti akan laporkan kepada polis, pasport kita diambil, orang ini ada sementara ini akan berada di dalam kampung kita. Jadi kalau apa-apa terjadi, mereka tahu ada orang luar yang ada di dalam kampungnya. Begitu juga perkara yang berlaku di Mekah ketika zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah minta pertolongan daripada Mut'im bin Adi. Dia telah menjamin Rasulullah untuk dapat masuk semula ke Mekah. Kemudian apa yang telah Allah Ta'ala jadikan sebagai penghibur Rasulullah. Rasulullah sudah penat berdakwah ke alam jin, ke Taif, apa sebagainya. Dia sudah merasakan betapa penyiksaan orang-orang Quraisy. Allah Ta'ala datang menghiburkannya. Inilah peristiwa besar yang berlaku kepada Rasulullah SAW, kerana beliau sangat sabar di dalam mentelaah, melihat keseluruhan daripada kadar dan kadar yang telah Allah Ta'ala datangkan kepadanya. Waimah macam mana susah sekalipun tetap bersabar. Ini adalah sebagai contoh kepada kita, macam mana kita musibah diberikan oleh Allah Ta'ala, sabar, jangan tak sabar.
Usaha terus usaha, harapan tetap dengan harapan. Kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jangan sedikit pun hati kita ada buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya? Kenapa tidak orang lain? Kita selalu ini umumnya kita akan mengatakan demikian, tanpa sadar kerana kita sudah menerima musibah yang tidak kita ingini. Kita compare diri kita dengan orang lain. Adakah saya terlebih buruk daripada jiran saya? Adakah saya ni orang yang jahat kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain? Mereka tidak ibadah, mereka tidak kenal tikar sembahyang, mereka tidak tahu macam mana nak berzikir, tetapi mereka senang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dia sebagai satu kurniaan. Tapi kenapa kita yang diberi oleh Allah Ta'ala musibah, kita sudah buat segala apa yang diperintah, kita sudah menjauhkan apa segala yang dilarang, tapi kok ini juga yang musibah kita dapat? Ini manusia. Dia hanya nampak yang musibah, tapi yang baik-baik yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada dia, dia tidak ingat. Seorang anak bertengkar dengan seorang ibu. Oleh kerana marahnya tadi, dia keluar tanpa sehelai sepinggang, tanpa duit bekalan. Di dalam perjalanan dia terasa lapar, singgah di sebuah kedai makan, mau beli tak ada wang, duduk saja sana melihat orang yang datang banyak makan, telan air liur. Orang yang punya kedai ini melihat keadaan anak tadi. Dia kata, kamu mau makan? Ya, saya mau makan, tapi saya tidak punya wang untuk bayar. Tak apa, katanya, aku akan buatkan kau makanan, kau makanlah sekenyangnya engkau. Ketika dia makan, dia menangis. Dia kata, engkau yang baru pertama kali menemui aku sudah memberikan aku satu kebaikan ini, tapi kenapa aku tidak ingat ibu aku yang telah melahirkan aku, yang telah memasakkan aku berkali-kali, yang sudah buat persiapan makanan berpuluh ratusan. Hanya sebab dengan satu pertengkaran aku kecil hati dengan dia dan aku keluar. Apa yang kata orang kedai ini? Alhamdulillah, kamu telah merasakan sesuatu nikmat daripada Allah. Kembalilah. Maaf diminta daripada ibunya. Katakan itulah dia. Perasaan kau sekarang ini, kau merasakan bahawasanya kau telah keliru di dalam menilai apa yang menjadi nikmat daripada Allah. Ini satu musibah datang kepada kita, kita lupakan semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Satu perkara yang kita tak suka ibu kita katakan kepada kita, kita lupakan semua jasa-jasa ibu-ibu kita. Sebabnya kerana hati kita tertutup dengan kebaikan yang kita lihat. Musibah itu saja yang kita nampak. Jadi inilah yang dikatakan, apabila kita nampak satu musibah, kita lalai untuk mengingatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itu senantiasa sabar. Rasulullah yang mengajarkan kita supaya sabar. Di hujung setiap cobaan, di hujung setiap musibah, pasti Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang amat berharga. Rasulullah telah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah. Ketikanya dia sangat bersedih hati di dalam perjuangannya untuk meneruskan dakwah Islam. Ulama' berselisih pandangan bila masanya Isra' Mi'raj ini terjadi. Adakah dia terjadi pada bulan Rajab ataupun bulan-bulan lain? Adakah pada awal 12 Rajab ataupun 12 Rabiul Awal? Ada yang mengatakan demikian. Ataupun 27 Rajab. Adakah dia berlaku dengan roh dan jasad atau hanya dengan roh semata-mata? Bila dia berlaku, sama ada selepas hijrah ataupun sesudah hijrah? Ini yang selalu dipertikaikan oleh para ulama'. Yang kita nak jelaskan adalah yang masyhur saja, iaitu sebagai yang masyhur pandangan, yang masyhur yang banyak diperkatakan oleh beberapa orang ulama'. Dia kata berlakunya Isra' Mi'raj ini pada 27 Rajab, walaupun ada yang mengatakan berlaku pada 12 Rabiul Awal. Hari Senin tetap samanya hari, iaitu hari Senin berlakunya Isra' Mi'raj. Dan dia berlaku umum, masyhur daripada pandangan ulama', berlakunya sebelum hijrah. Tapi bila
sama ada 5 tahun sebelum hijrah ataupun 1 tahun sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, yang saya dapat satu informasi ataupun satu risalah yang mengatakan ketika berlakunya Isra' Mi'raj, Rasulullah berusia 51 tahun lebih. Jadi kalau usia Rasulullah 51 tahun lebih, bermakna yang berlaku itu adalah pada ketikanya 10 tahun berlalu wafatnya Sayyidatina Khadijah dan Abi Talib. Tahun yang selepas daripadanya, iaitu tahun ke-11 daripada kenabian, perkara ini berlaku. Jadi macam mana berlakunya? Kebanyakan daripada ulama mengatakan berlakunya dengan roh dan jasad. Kerana apa mereka berdalil demikian? Iaitu kerana apabila Rasulullah sudah kembali ke Mekah, Abu Jahal datang bersenda dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia mengatakan Muhammad saja kerana dia tidak percaya Rasulullah adalah Rasulullah. Kemudian dia kata, wahai Muhammad, ada berita apa yang pagi-pagi ini? Dia kata, aku akan mengatakan bahawasanya aku telah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala pada malam semalam dan kembali semula ke sini sebelum subuh pagi tadi. Abu Jahal kata, nanti dulu, jangan teruskan cerita. Aku akan panggil semua orang berkumpul di sini supaya senang, kau hanya cakap sekali, tak payah cakap 2-3 kali. Ini sindiran daripada Abu Jahal. Jadi dikumpulkan semua orang. Perlu apa orang-orang Mekah ketika itu akan menyangkal perkataan Rasulullah SAW kalau berlakunya hanya mimpi, iaitu hanya roh saja yang di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia itu berlaku di dalam mimpi hanya dengan roh semata-mata, semua orang akan dapat menerimanya dan orang-orang Quraisy pun tidak akan menyangkalnya. Tapi apabila dikatakan dia berlaku pada diri Rasulullah, roh dan jasad, itu yang menjadi pertikaian. Orang tidak akan percaya itu berlaku, iaitu perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa adalah 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Sedangkan Rasulullah mendakwakan dia pergi hanya selepas daripada Isya', kembali sebelum subuh. Hanya 1/3 pun tak sampai, 1/3, 2/3 malam saja, iaitu dia sudah kembali ke Mekah. Jadi ini yang dikatakan sebagai sesuatu yang menakjubkan yang berlaku kepada Rasulullah, yang menjadi satu pertikaian dan penolakan daripada orang-orang Quraisy. Ini yang sebahagian ulama berpandangan, kerana apa, secara logiknya orang tidak akan menolak kalau berita itu hanya berlaku di dalam mimpi, kerana mimpi semua orang boleh berada di dalamnya, boleh pergi ke mana-mana hanya melalui daripada alam mimpinya saja, iaitu rohnya saja yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi apa yang berlaku ketikanya Isra' Mi'raj itu, Rasulullah duduk di Hijr Ismail. Dikatakan di situ dia berbaring dengan 2 orang laki-laki sama-sama tidur di situ. Ada yang mengatakan dia berbaring dengan Sayyidina Hamzah, iaitu pakcik beliau sendiri. Kemudian tu ada yang mengatakan laki-laki yang lagi satu adalah Sayyidina Ali. Jadi dia baring di situ. Ada pula satu riwayat mengatakan dia tidur di rumah Ummu Hani. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani adalah sepupunya juga, iaitu keluarga daripada kakak beradiknya Sayyidina Ali, kerana dia adalah anak perempuan daripada Abi Talib. Jadi dia sangat rapat dengan Ummu Hani dan tidur di sana. Ini ada 3 pandangan daripada ulama-ulama yang mengkaji cerita Isra' Mi'raj ini. Satu, permulaan yang berlaku di Hijr Ismail, kemudian itu berlaku di rumah Ummu Hani. Permulaan Isra' itu bagaimana didatangi oleh malaikat yang membasuh hati Nabi. Kemudian itu berlaku di dalam perumahan Abi Talib, di kawasan perumahan Abi Talib. Ketiga-tiganya sekali kita rasakan kalau kita dapat kompromiskan pandangan-pandangan ini, tidak ada satu pun yang salah. Kerana Ummu Hani adalah anak Abi Talib, setentunya dia duduk dalam perkampungan Abi Talib ataupun di kawasan perumahan Abi Talib. Kemudian tu daripada sana, apa yang diceritakan iaitu bumbung rumah Ummu Hani dibuka oleh malaikat Jibril yang datang 3 orang. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan ada pula yang kata malaikat Israfil.
yang tiga itu, tetapi yang dua itu sudah dikenal pasti, iaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang turun dan bawa Nabi diangkat, diletakkan di hijir Ismail. Dan ketika itu ada dua orang lelaki yang tadi kita katakan adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali, diletakkan di antara kedua mereka yang sedang tidur. Kemudian tu dua malaikat ni pergi ke perigi Zamzam. Dia siapkan apa yang seharusnya dia siapkan. Kemudian tu dibawa Nabi lagi berhampiran dengan perigi Zamzam, dan dia dibedah. Dia daripada kerongkongan sini sampai ke bawah pusat. Kemudian tu dikeluarkan hatinya, dibersihkan daripada hitam-hitamnya hati. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah di dalam hadis. Ini bukan di dalam Al-Quran, kerana keterangan ini tak ada dalam Al-Quran. Isra hanya ada di dalam subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya daripada masjid pada malam hari, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang Allah telah memberikan keberkatan di sekitarannya dan untuk dipertuntunkan kepada Rasulullah kebesaran ayat-ayat ataupun tanda agama Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat lagi maha mendengar. Ini satu ayat saja, iaitu daripada surah Isra yang menjelaskan tentang perkara Isra. Tidak ada keterangan-keterangan lain, yang ada semua adalah daripada keterangan hadis. Jadi apabila Rasulullah dapat melihat, ada yang mengatakan pandangan sebagian ulama dia gunakan alat, iaitu pisau, membelah dada Rasulullah daripada kerongkongan sampai bawah pusat. Ada yang mengatakan tidak ada alat yang digunakan. Kemudian tu malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat Mikail mengambil 3 bijana air, iaitu air Zamzam, maka dibasuh semuanya dan dimasukkan balik. Yang akhirnya sekali, iaitu didatangkan bijana daripada emas, dan apa di dalamnya iaitu hikmah dan iman, lalu dituangkan ke dalam dada Rasulullah SAW. Apabila kita baca keterangan hadis tentang Isra Mi'raj ini, banyak sekali kontroversi orang-orang yang akan bertanya. Kita tahu perkara iman dan perkara hikmah adalah perkara abstrak, dia bukan benda. Kenapa perlu Allah Ta'ala meletakkan di dalam satu bijana emas? Dan bijana emas adalah dilarang pemakaiannya kepada sunnah ataupun kepada syariat Rasulullah SAW. Ulama menjawab, bila pengharaman penggunaan emas berlaku? Adakah di Mekah atau di Madinah? Pengharaman emas berlaku di Madinah setelah berlakunya hijrah. Jadi kalau digunakan pun emas, batil emas ataupun bijana emas ketika membasuh dada Rasulullah, dia tidak termasuk daripada hukum yang mengharamkan penggunaan emas, kerana belum lagi diharamkan oleh Allah Ta'ala penggunaannya. Kerana perkara itu, pembedahan dada Rasulullah berlaku sebelum hijrah. Itu yang pertama. Yang keduanya, bukan Rasulullah yang gunakan bijana emas. Yang gunakan bijana emas itu adalah para malaikat. Para malaikat selamanya tidak ada larangan daripada Allah untuk menggunakan bijana emas. Kemudian pertanyaan yang lain, kalau memang benda iman ataupun hikmah itu merupakan abstrak, kenapa dia diletakkan di dalam bijana emas seolah-olah benda itu boleh dilihat atau boleh dipegang atau boleh diraba? Memang kalau kita lihat perkara tentang hikmah dan iman yang diletakkan di dalam batil emas ini atau bijana emas, kita macam takjub. Ini perkara boleh diterima atau tidak boleh diterima. Kita akan mempertikaikannya daripada perspektif atau pandangan seorang manusia yang tidak punya apa-apa kekuasaan. Ya, kita kata dia sangat luar biasa, seolah-olah tidak mungkin berlaku. Tetapi daripada pandangan Allah Ta'ala, daripada kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, perkara itu bukan perkara yang mustahil boleh berlaku. Tentang perkara iman dan hikmah yang diletakkan di dalam batil emas sebagai macam barang seolah-olahnya dituangkan ke dalam dada Rasulullah, bukan satu perkara mustahil daripada kekuasaan Allah. Dia boleh berlaku. Sebabnya kita semak semula hadis-hadis yang
banyak menjelaskan tentang persoalan dalam kubur, tentang orang yang dimasukkan dalam